Kamera. Lagi. Fika, Putri, Syakira, Dina, Ifa. Okay, sambung. Kenapa kita nak buat bonding? Sebenarnya sebab kita nak capai octet. Okay, so the purpose yang kita bagi elektron, kita donate elektron, kita share elektron dalam covalent kamu, reason dia satu je, sebab saya nak lagi stabil. Kalau kamu nak buat perubahan, kamu akan berubah untuk lebih stabil. Alright, untuk lebih baik. Kalau berubah untuk lebih buruk tu tak payah ubah. Okay, and apa yang kita akan guna? Kita akan guna valence electron. Dan kita akan lukis Lewis structure, sebab dalam Lewis structure dia menunjukkan bonding benda tu. Okay, so first step yang kamu akan buat adalah kira total valence electron. Saya tak bagi ayat penuh ya, ayat penuh ada dalam notah, baca sendiri. Okay, first step kita akan kira total valence electron. Kenapa kita nak kira total valence electron? Sebab yang tu adalah jumlah elektron yang kamu boleh masuk dalam Lewis structure. Bermakna kalau katakan total valence electron teacher dah kira patut 30. Bermakna kita hanya boleh masuk 30 elektron dalam Lewis structure kamu. Okay? Kamu tak boleh masuk lebih. Okay? Dan lepas kamu kira total valence electron, second, pilih central atom. Again, step yang saya bagi ni adalah step yang saya dah simplify. Ayat penuh semua, nota Total valence electron. Lepas tu kamu akan pilih central atom. Lepas kamu pilih central atom sayang, tak payah fikir. Lepas pilih central atom, terus single bond kepada terminal atom. Alright, single bond to terminal atom. Tak payah fikir. Jangan duk bagi alasan, alah banyak kena fikir lah, banyak step lah. Tak payah. Kira total valence electron, pilih siapa nak duduk tengah. Lepas tu yang tepi tu, tak payah double, tak payah triple. Terus single bond. Semua orang pegang single bond. Dan bila dah start masuk single bond, kamu kena minus the number of electron. Kenapa? Sebab kat sini kita akan bermain dengan elektron. Total valence electron kita kira 30. Kalau teacher masuk 3 single bond, katakan kalau teacher masuk 3 single bond, berapa elektron yang kena tolak? Hello. Tolak 6 itu. Tolak 6, alright. Kita akan tolak 6 elektron sebab kita tambah masuk single bond 3. So semua orang tahu satu single bond membawa maksud 2 elektron. Okay. So kamu akan minus the number of electron. Kalau ada elektron tinggal, kamu akan sambung dengan octet terminal. Orang pertama yang kena octet adalah terminal. Sayang, tetamu kena makan dulu sebelum tuan rumah. Kamu kena bagi tetamu kamu kenyang dulu sebelum tuan rumah central atom kamu kenyang. Alright, so tetamu kena bagi makan dulu. Octet the terminal. Bila terminal dah octet, kalau ada elektron tinggal, baru kita bagi pada central atom. Baru kita bagi kat central atom. Kalau ada elektron tinggal. Dua-dua ni adalah keadaan if TBE ada lagi. Alright. If total valence electron ada lagi, if total valence electron ada lagi. Kalau total valence electron dah tak ada, kita berhenti dah kat situ sayang. Alright. Kalau total valence electron dah habis, kita tak boleh tambah elektron, kita tak boleh tambah ikatan sebab elektron saya dah habis. Okay, ingat yang tu. Dia akan jadi senang kalau kamu tahu apa function total valence electron dengan Lewis structure. Jangan tambah elektron suka-suka hati. Okay. So that is the general thing about how your Lewis structure should work. Okay. Senang. Jangan rasa susah. Jangan rasa kena banyak fikir. Jangan rasa bila masa nak octet, bila masa tak octet. Kita tengok yang tu nanti. Okay. Next. Apa yang akan menyebabkan next kita akan belajar adalah shape. Kamu akan belajar shape. Ada berapa basic shape? 5. Kena panggil nama ni. Kalau macam ni aku tak tunggu jawapan sampai tahun depan tak habis kelas. Dina, shape pertama.
Ifah? Shape pertama linear. Shape yang Linear. Nisa? Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar. Okay. Fatin? Dua-dua Fatin, seorang dulu. 3 Fatin, sorry. Ketiga tetrahedral. Tetrahedral. Seorang lagi. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Yang kelima, yang last. Octahedral. Octahedral. Okay, selain daripada kita akan tengok shape hari ni sayang, kita juga akan tengok satu lagi benda yang kita panggil bond angle. Alright, sudut antara ikatan tu. So apa yang menyebabkan kamu ada shape-shape tersebut dan juga angle tersebut adalah your Wesper theory, which is your valence shell electron pair repulsion. Dan yang paling senang kat sini, repulsion. Kenapa dia akan tolak? Sebab semua tu adalah elektron. Kita hanya bermain dengan seorang, total valence electron, ataupun dengan lebih tepat, kita hanya bermain dengan valence electron. Semua tu adalah elektron yang bercharge negatif. Kalau hang letak negatif dengan negatif, dia tarik ke dia tolak? Dia tolak, betul? Alright, dia akan tolak. So kenapa bentuk-bentuk yang kamu belajar, linear, trigonal, planar, tetrahedral, semua bentuk ni wujud, dan kenapa bond angle dia 90, 120? Sebab elektron-elektron yang duduk dalam ikatan tu, mereka akan tolak kawan dia. So dia akan tolak semaksimum yang dia boleh, duduk sejauh yang dia boleh supaya repulsion dia rendah. Alright, supaya repulsion dia rendah. Sebab tu kamu ada bentuk-bentuk tu. Bentuk-bentuk tu saya tak reka, dia memang ada dan disebabkan oleh Wesper theory. So kalau soalan tanya, what is the function of Wesper theory? It's actually to indicate the shape. Alright, to minimize the repulsion and to give you the shape of your molecule. Dia yang akan menyebabkan kenapa bentuk molecular geometry kamu macam tu. Ni reason dia. Okay. So ada dua benda. Satu, Lewis structure. Lewis structure akan bermain dengan susunan elektron. Kedua adalah Wesper theory yang akan bermain dengan bentuk dan juga bond angle. Okay. So soalan 3 saya dah list dah. Saya dah bagi dah the 5 basic shape. Kita nak masuk cara nak lukis terus. Okay. Kita mula dengan BeCl3, BeCl2. Mungkin kamu pun dah buat banyak benda. Kalau kamu perasan, kalau siapa yang dah start perasan, buat tutor, buat chem score, buat amali hari ni, kamu akan perasan benda yang kamu lukis lebih kurang sama. Betul tak? Kamu duk repeat benda yang sama. Sebab dalam syllabus kamu belajar period 1, period 2, period 3. Kamu tak belajar lebih daripada tu. Sebab tu kalau dia nak tanya, dia nak keluar apa lagi? BeCl2, BeH2. Sama je. Okay. So we start off with the total valence electron sayang. Kalau saya pergi laju sangat, stop me. Kalau saya pergi slow lagi, kalau saya nak pergi slow lagi, bagi tahu juga. So Cl sekarang Be valence electron 2. Cl kat sini 7, saya darab 2 sebab saya ada 2 Cl, so I have 14. Total teacher kat sini 16. Okay. My question over here sayang. Kalau dalam exam, ada periodic table tak? Tak ada ya, untuk manusia-manusia yang duduk di depan saya sekarang dan ada periodic table di depan diorang. Siapa yang buku, belakang buku chem score ke apa benda ada periodic table, sila koyak buang dalam tong sampah. Okay, yang gelak-gelak tu adalah kamu tidak diberi periodic table dalam exam. So jangan biasa guna periodic table kan. Biasa kamu guna periodic table senang. Kamu cari, oh Be duduk group 2, so kamu tahu berapa valence electron. Dalam exam tak ada benda ni. So kalau dalam exam tak ada benda ni, macam mana nak tahu valence electron dia berapa? Anybody? Open question? Hafal? Kalau tak hafal, lupa. Macam mana nak tahu valence electron kat sini? Kata pun Azhar dah ajar. Rasa-rasa? Akmal? Pakai electronic configuration lah. SPDF notation. Alright, kita akan guna SPDF notation. Apa yang Akmal cakap tu betul. Your electronic configuration, sebab kita diberi proton number.
Bila kita diberi proton number, kamu boleh tulis SPDF notation. Daripada SPDF notation, kamu boleh tentukan valence elektron. Sebab tu saya bagi tahu budak saya dalam tutorial, benda ni kamu belajar dalam topik 5. Benda ni kamu belajar dalam topik 6. Dan topik 5, 6, 7, kawan baik. Sangat baik. Okay? So, kita dah ada valence elektron kat sini. Macam saya cakap tadi, the second step, kamu akan pilih central atom terus. Central atom kamu BE obviously. Dan tak payah fikir sayang, single bond CL, single bond CL. Habis cerita. Alright? Dan yang paling penting cuma adalah saya dah letak ikatan. So, ikatan kamu sekarang kena tolak. So, kita tolak 4 di sini. Dan kamu tinggal 12. Okay? Selagi total valence elektron kamu ada, kamu akan follow step yang saya bagi. So, selepas kita tengok single bond, kita dah minus elektron, kita kalau ada total valence elektron lagi, kita akan octatkan terminal. So, teacher pun octatkan terminal ikut apa yang kita cakap lah. So, terminal kamu nak octat, senang je. Semua orang kena octat kecuali hidrogen. Sebab hidrogen duplet. Ni tips yang paling senang lah. Kira dengan kata lain, tepi tu, selain daripada hidrogen, semua orang kena dapat 3 pasang lone pair. Alright, semua orang kena dapat 3 pasang lone pair. Yang duduk tepi, semua kena dapat 3 pasang lone pair. Tak payah fikir. Kecuali hidrogen. Hidrogen jangan letak. Sepak hang. Alright, dari dulu form 4 hang belajar hidrogen duplet. Lepas tu sekali main hidrogen 8 elektron. Ketuk kepala hampa. Kecuali hidrogen. Selain daripada hidrogen, cara ni bukan cara yang paling kimia tapi cara yang paling senang. Okay. So, letak je 6 elektron. 6 elektron. Sebab apa? Kenapa kita nak letak 6 ataupun kenapa kita nak letak 3 pasang lone pair? Rumaisa? Apa dia Wena? Apa dia Miss? Kenapa datang-datang teacher cakap kita akan letak 3 pasang lone pair ataupun 6 elektron kat terminal ni? Sebab yang single tu dah dua atom. So bila letak 3 dah cukup octet lah. Alright. Sebab dia adalah satu perkataan je macam Rumaisa cakap, thank you, kita nak octet. Okay. Sebab satu ikatan dah 2 elektron. Kita tahu benda tu. Satu ikatan 2 elektron. So 2 elektron kena nak capai octet kena 6 lagi. Cuma 6 tu kamu kena letak dalam keadaan berpasangan. Sebab tu saya guna perkataan 3 pasang. Alright. Yang tu reason dia kenapa kita nak letak 6. So sekarang kalau saya dah letak 1 klorin 6, so saya ada 2 klorin, so kita dah letak 12. Dan sayang, the moment total valence elektron kamu kosong, kamu akan berhenti dah kat step-step ni. Berhenti. Sebab saya cakap kalau total valence elektron ada lagi. Total valence elektron saya dah habis. Ayah kamu okey ke? Saya patut bagi respon apa? Sebab Dia suka kacau saya. wow. Rabia. Lupa dah. Tiba-tiba pakcik datang say hello, saya lupa dah. Apa benda weh? Shit. Sorry. Apa benda ni? Kalau saya ada total valence elektron sahaja. Kalau saya ada total valence elektron baru kita sambung. Tapi bila total valence elektron kamu dah kosong sayang, kita berhenti terus. Kita berhenti dan kita bukan berhenti dan tinggal sebagai jawapan weh. Kita berhenti untuk letak-letak benda dah. Sebab apa untuk letak-letak benda tu dah berhenti? Saya tak ada elektron dah sayang. Hang jangan pandai-pandai letak elektron lagi. Saya dah kosong. The moment total valence elektron kosong, nak bagi tips sikit, terus check octet. Dan kita hanya check octet untuk central atom. Tak perlu check octet untuk terminal. Sebab apa? Terminal mesti octet. Kita yang octetkan dia. Tahu? Jimat masa. Tak payah tengok terminal, kita akan tengok central terus. Tengok central ada berapa elektron sekarang. Central atom kamu sekarang BE. BE pegang 1 ikatan, 2 ikatan. So BE sekarang pegang 4 elektron. Okay? Kita belajar 4 jenis octet sebenarnya. Octet biasa. Satu lagi. Syakira.
Ya, Miss. Kita belajar 4 jenis oktat. 1 oktat biasa. Satu lagi. Duplet. Tak. 4 jenis oktat. So semua orang kena oktat. Tapi 1 oktat biasa 8 elektron. 3 lagi. 1 lagi. Incomplete octet. Thank you Aswa. Incomplete octet. Syakira, 1 lagi. Incomplete octet. Kawan hang dah cakap dah incomplete octet. 1 lagi. Saya nak ingatkan sekali lagi ya, kamu dapat tak memo yang perubahan? Expanded octet. Thank you. Oktat ada 4 jenis. Selain daripada oktat biasa yang kamu jumpa, kamu boleh ada odd number oktat. Okay. Kamu boleh ada incomplete octet yang macam kawan kamu cakap. Kamu boleh ada expanded octet untuk manusia-manusia yang rasa macam dah lama tak belajar, yang lama tak duduk kat college, rasa exam akan cancel. Sebab exam senior kamu cancel sem lepas. Saya ingatkan kamu baru dapat jadual baru. Kamu baru dapat jadual baru di mana most likely kamu akan balik college 4 atau 5 hari bulan. 4 hari bulan Januari atau 5 hari bulan Januari. Exam kamu bermula 6 atau 7 hari bulan. Depends pada subjek apa. Dengan kata lain, kamu akan balik college exam terus dan lepas exam kamu akan sambung sem 2. Sekali lagi kamu bukan bercuti di rumah. Okay? So tolong bersedia untuk semua kelas yang akan datang. Babia. So BE kat sini 4 elektron. Okay? 4 elektron bermakna kamu mungkin rasa dia adalah incomplete octet. Kalau ikutkan apa yang kamu belajar, dia incomplete octet. Tapi kita tahu bukan semua orang layak untuk incomplete octet. So selepas kamu kata dia adalah octet, kalau octet dia okey lah, tak payah check lah. Tapi kalau kamu kata dia odd number octet, kamu kata dia incomplete octet, kamu kata dia expanded octet, saya nak minta satu je. Make sure orang yang kamu cakap tu layak. So incomplete octet hanya layak untuk nitrogen atau chlorine. Okay, that is your odd number octet. Untuk incomplete octet pula, dia hanya layak untuk beryllium, boron atau aluminium. Okay. Untuk expanded octet, dia hanya layak untuk period 3 and above. Period 3, period 4 and so on. So, kamu kena check sama ada dia layak atau tak layak. So, sekarang kamu kata beryllium kamu adalah incomplete octet. Di mana beryllium pegang 4 elektron around it. So, kita tengok kat incomplete octet. Incomplete octet ada tak beryllium? Beryllium ada. So, bermakna beryllium layak untuk incomplete octet. Kalau dia layak, barulah dia betul. Okay, kalau dia layak baru dia betul. So kamu kena check, kamu tak boleh datang-datang tu terus incomplete octet. Tak boleh. Kamu kena make sure dia pegang incomplete octet tu dia layak. Baru kamu boleh berhenti. Okay, sebab masalah kamu selalu adalah kamu tak ada masalah nak buat benda ni. Selalu problem adalah budak salah kat sini. Pengalaman kita tanda kertas, budak salah kat total valence electron. Bayangkan kalau kamu salah kat total valence electron, total elektron hang salah, bilangan elektron, bilangan ikatan, bilangan titik yang hang masuk dalam ni semua salah. Okay, bye-bye dah. Lu instruction hang saya cakap siap-siap. Bye-bye dah, kita tak tanda dah weh. Alright? Sebab akan salah dari awal kaki sampai hujung kaki tu akan salah. Okay? Kedua, yang budak akan selalu buat salah adalah kamu buat betul, kamu lukis semua benda dia betul, lepas tu kamu sampai kat jawapan akhir. Kamu hanya kira elektron berapa, lepas tu kamu pilih 4 jenis oktet ni. Tapi kamu tak check sama ada dia layak atau tak layak. Contoh kalau carbon duduk tengah. Carbon mana boleh pegang incomplete octet? Betul? Alright, contoh selain daripada boron duduk, beryllium duduk tengah ni. Kamu ada carbon ataupun kamu ada orang lain. Dia mana boleh pegang incomplete octet? Dia mesti kena octet. So benda tu kena check. Make sure dia layak. And that is my tips lah. A bit of tips kat sini. Siapa yang sebenarnya layak. Okay, yang ni yang kamu kena ingat. Dengan kata lain, bila kamu hafal oktet, jangan hafal nama je. Hafal siapa yang boleh pegang oktet tu. Okay? Alright. Kalau okay.
That is how we draw your Lewis structure. Tak habis lagi sebab kita nak sambung sampai bond angle. Okay. So lepas kamu dah make sure dia betul, Lewis structure kamu dah betul, dah settle, dan kita akan sambung kepada satu benda. Kita akan sambung kepada your electron pair. Kita akan kira electron pair. So kita akan kira electron pair. Okay. So electron pair sama dengan apa? Bonding pair yang kita ambil kira sigma sahaja tambah lone pair. Formula saya panjang sikit, saya bagi lebih sikit sigma. Kenapa sigma? Sebab kita hanya ambil kira sigma bond. Okay. Contoh, apa maksud sigma bond? Tahu tak? Kalau single bond, dia sigma. Kalau double bond, ada berapa sigma rasa-rasa? Dua-dua? 1, 2. Okay. 1 sigma, 1 pi. Kalau triple bond, dia adalah 1 sigma, 2 pi. Dan kita hanya akan ambil kira sigma. Okay, bermakna single bond kat sini, dia sigma lah. Bermakna single bond kat sini, dia sigma lah. Okay. So, apa yang kita akan tengok kat sini adalah, kita akan tengok hanya pada central atom. My central atom adalah beryllium kat sini. So, beryllium saya pegang 2 single bond, 1, 2, pegang 2 sigma. So, 2 tak ada lone pair, kosong. Sama dengan 2. Bila electron pair sama dengan 2, kamu akan terus kepada electron pair geometry. Dan kamu hanya belajar 5. Linear, tetrahedral, linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, octahedral. 5 tu. Yang di mana ditentukan oleh electron pair. Dan kalau electron pair kamu ada dah 2, electron pair geometry kamu adalah linear. Okay? Electron pair dan electron pair geometry bukan jawapan akhir yang kita nak. Jawapan akhir yang kita nak adalah molecular geometry. Molecular geometry baru adalah bentuk dia. Sebab apa? Molecule. Molecular punya geometry baru adalah jawapan akhir kita. Okay? So, a bit of big tips. Very simple. Kalau lone pair kosong. Kalau lone pair kosong sayang. Kalau lone pair kosong tak payah fikir. Electron pair geometry sama dengan molecular geometry. Itu cara paling senang. Okay? Kalau dia adalah kosong, lone pair kosong, tak ada lone pair kat central atom. Electron pair geometry sama dengan molecular geometry linear. Okay? Alright? So, kalau dia dah tahu linear, kita akan lukis balik bentuk Lewis structure kamu dalam linear. Make sure kamu lukis balik dan dia adalah dalam bentuk linear. BE, CL, CL. Titik, 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 titik. Dan obviously bond angle kat sini adalah 180. And in your molecular geometry, how your linear should look like. Sebab kamu dah beli bahan untuk your video kan. So bahan tu kita tak buang lah. Dalam lab report kamu kali ni nak lain sikit. Lab report kamu kena ada model. Okay. So that is your linear. That is your beryllium. This is my BE. CL, CL. Saya minta maaf sebab color plasticine saya sama. Kedai tu dah habis color. So dia sepatutnya color lain lah. Sebab yang ni BE. Yang ni CL, CL. So dia patut color lain So that is your linear. Shape look like. 180 darjah. Bond angle adalah daripada ikatan kepada ikatan. Sudut daripada ikatan kepada ikatan. That is your 180 darjah. Okay. Dan yang paling penting sayang, bila dia adalah linear, bila saya letak atas SATA, saya letak atas apa-apa permukaan, kamu akan perasan dia adalah flat. Nampak? Dia adalah flat. Sebab tu dia linear. Okay, dia adalah flat dengan kata, bila saya kata flat tu sayang, dia duduk atas SATA tu. Dia duduk atas permukaan tu. Lepeh. Okay, that is your 180 degree linear. Make sense? Linear senang, tak ada masalah. Dia nampak macam. Dan kenapa 180 darjah? Ingat tak Whisper theory tadi? Repulsion, kita tolak. Elektron kat sini, elektron kat ikatan ni, elektron kat ikatan ni dengan elektron kat sini, dia akan tolak antara satu sama lain. Bila dia tolak paling jauh, dia boleh duduk dalam keadaan 180 darjah. Okay, so kenapa 180? Kenapa linear? Whisper theory. Valence shell electron pair repulsion. Dia tolak benda tu.
paling luas yang saya boleh pegang 180 darjah. Okay, make sense? Yang ni senang, yang ni tak ada apa. Okay, kalau tak ada apa, soalan setakat ni sebelum saya move on? Okay, boleh kira ke Lewis structure semua? Boleh buat? Boleh lukis? Kita record je yang ni. Alright, patutnya pandai dah lah kamu. Okay. Satu lagi sebelum saya move on, just nak ingatkan kita kena ada 3 benda. Electron pair calculation. Electron pair geometry adalah bergantung pada dia. Alright, molecular geometry adalah jawapan yang kita nak. Okay, jangan berhenti kat electron pair. Walaupun sama, tulis balik. Okay, sebab akan ada keadaan yang dia tak sama nanti. Alright, next saya ada ALCL3. Okay, kita nak pergi laju je lah. Kamu pandai dah ni. Sekejap lagi kamu boring pula dalam kelas saya. AL3, CL7.321. Okay, so I started off with my AL sebagai central atom. Saya ada CL single bond. So teacher tolak 6. Kalau tak pandai congak, kita ada satu benda yang kita wujud dalam dunia ni, kita panggil calculator. Alright, jangan salah. So saya tinggal 18 kat sini. So 18 elektron yang saya tinggal, saya macam biasa, selagi total valence elektron tinggal, kita sambung step tu. Step terusnya adalah bagi tetamu anda makan. Tetamu anda kena kenyang sebelum tuan rumah. So bagi tetamu makan dulu. Alright, sumbat dia dengan penuh. Sumbat dia, bagi dia penuh, bagi dia kenyang. Okay, dia dah kenyang lah tu. Okay, so satu tetamu makan 6 pinggan nasi. Tak adalah, 6 elektron. Okay, 6 pinggan nasi tu macam melampau gila tetamu Okay, so 6 elektron, 3 tetamu, so kita dah guna 18 elektron kosong. Dan bila dia kosong, berhenti terus, tak payah follow dengan step, kita tengok central atom. Central atom aluminium saya pegang 6 elektron. So kalau 6 elektron, kita akan kata dia adalah incomplete octet. Sebelum sambung, fikir balik, incomplete octet siapa boleh pegang? Beryllium boleh, boron boleh, aluminium boleh. So aluminium layak untuk incomplete octet. So kalau dia layak untuk incomplete octet, dia betul. Kita berhenti di situ. Okay, kalau dia tak layak, kita kena octetkan dia. Okay, so next kat sini, apa yang kita akan tengok? Kita sekali lagi kira total number of electron pair. Kita akan kira number of electron pair guna formula yang sama. Bonding pair sigma plus lone pair. Okay, bonding pair central atom teacher adalah aluminium. Saya ada 3 bonding pair, so saya ada 3 sigma. 3 sigma tambah kosong lone pair, tak ada lone pair di tengah. So number of bonding pair teacher 3. Dan bila number of bonding pair 3, electron pair geometry. Electron pair geometry teacher akan jadi apa? Amirul? Trigonal planar. Trigonal planar. Alright, dia akan jadi trigonal planar. Okay. Next, bila dia jadi trigonal planar, kalau tak ingat trigonal planar macam mana, dalam exam kadang-kadang sayang, hang conteng je sikit-sikit. Ni trigonal planar. Alright, hang conteng guna titik dengan garis je. Hang conteng kecil-kecil kat tepi tu. Ingatkan diri anda how your trigonal planar should look like. Okay. Betul macam saya cakap, ini bukan tempat yang kita nak. Tempat kita nak adalah molecular geometry. Ini baru geometry untuk molekul saya. Yang tu tadi basic punya. So molecular geometry saya sekali lagi dalam silibus kamu, lone pair kamu adalah kosong. So molecular geometry kamu sekali lagi sama, trigonal planar. That is the reason kenapa dalam assignment kamu kita tanya 2 kali. Sekarang untuk silibus kamu tahun ni, kamu rasa kenapa nak jawab 2 kali benda yang sama? Dia bukan benda yang sama. Kamu masuk tahun depan, chapter ni akan jadi chapter yang paling panjang dalam silibus kamu. Alright? Dan yang paling teruk chapter ni adalah kamu kena bermula dengan total valence electron, dia bersambung. Alright? Banyak lagi yang kita akan belajar, yang ni baru separuh kita belajar. Dan bila dia bersambung, bermakna kalau total valence electron hang salah, Lewis structure hang salah, bond kamu salah, shape kamu salah, semua benda yang kamu akan buat nanti salah. Chapter yang paling panjang, chapter yang paling penting dalam silibus kamu. Okay, so make sure kamu kena ingatkan diri kamu, benda ni adalah benda yang berbeza. Setakat ni jawapan dia orang sama, tapi dia adalah benda yang berbeza.
So trigonal planar, how should a trigonal planar look like? Let's see. My trigonal planar, nama pun trigonal sayang, segitiga. Bermula dengan cucuk atas ke cucuk bawah tak kisahlah. Tapi dia kena ada segitiga. Alright. Dia kena ada segitiga. And that is how my trigonal planar look like. Okay. Tak cukup segitiga. Bagi segitiga elok sikit. Okay. That is your trigonal planar look like. Sekali lagi, kalau dia adalah bentuk macam ni, trigonal planar, bermakna my Lewis structure kat sini kurang tepat. My Lewis structure kat sini kurang tepat, so kamu kena lukis balik. Your trigonal planar untuk Lewis structure kamu adalah AL, CL, CL, CL. Okay? That is how it should look like. Wajib lukis balik. Bila kita bagi nama, alright? Bila kita bagi nama, dalam assignment kamu jelas dah. Draw and name. Kenapa? Sebab dalam exam, dia akan minta predict je. Dia tak akan minta draw. Tapi draw akan dapat markah. Okay? Kamu kena wajib lukis balik. Bila kita kata linear, kamu kena tunjuk linear tu bentuk apa. Bila kamu kata trigonal planar, kamu wajib tunjuk trigonal planar yang kamu cakap tu patut macam mana. Okay? And that is your trigonal planar. Masuk kat VSEPR, alright, cerita pasal VSEPR, kenapa bond angle dia 120? Kenapa dia kata bond angle dia 120 darjah? Senang, VSEPR teori tadi, repulsion. Ikatan, you have your bonding pair repulsion. Daya tolakan ni akan tolak diorang semaksimum yang diorang boleh. Bila dia tolak dia semaksimum yang dia boleh, sebab tu dia jadi 120 darjah. Sebab saya ada bulatan dan saya pegang 3 orang. Alright? Okay, sebab tu dia jadi 120 darjah. Dan yang last, bila dia adalah trigonal planar, when saya cakap dia adalah planar, whenever kamu jumpa perkataan planar sayang, bermakna bila teacher letak atas SATA, dia duduk flat atas tu. Nampak tak? Dia duduk flat atas tu. Planar bermakna dia akan duduk flat atas permukaan kamu, atas SATA kamu. Okay, nampak ke flat dia? Dia tak ada kaki tau, dia tak berdiri. Dia duduk je macam tu. Okay, that is your trigonal planar. Make sense? Setakat ni soalan? Nampak? Senang? Okay. So benda yang kamu kena buat setakat ni adalah kamu akan kira total valence electron, kamu lukis Lewis structure, kamu tentukan electron pair geometry, lepas tu cari molecular geometry. Dan yang paling penting, jangan bagi nama je, lukis balik. Okay, tu yang paling penting. Jangan hanya bagi nama. Okay, mesti kena lukis. Alright, that is your trigonal planar. Senang, tak ada apa. ALCL3 antara soalan favourite kamu lah. Okay, next. CCl4. Okay. Total valence electron. Carbon, central atom, standard. Nampak kot. Okay, Cl, 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 Cl. Tolak 8. Sebab ada 4 single bond, so 24. Lepas tu sama, konsep yang sama, bagi tetamu makan kenyang dulu. So bagi tetamu makan semua. So video kita separuh masa adalah saya duk lukis titik. Tak adalah. Dan sayang, bila titik tu adalah benda yang penting dalam chapter ni, tolonglah jangan bagi titik macam ni. Tak nampak apa kan? Itulah tak nampak apanya. Cuba jangan bagi titik yang macam ni. Faham maksud saya? Kalau titik tu orang yang bagi markah, tunjuklah titik tu supaya kamu dapat markah tu jelas. Okay, jangan buat titik yang titik je. Okay, buat betul-betul titik-titik tu yang akan bagi markah. So 1 klorin dapat 6 sekarang sayang, kita ada 4 klorin, saya dah guna 24. So total valence electron saya dah kosong. Bila total valence electron saya dah kosong, senang kita check central atom. Central atom saya carbon, saya pegang 4 ikatan. So central atom saya sekarang ada 8 elektron. So 8 elektron bermakna octet. Kalau octet, selesa, habis. And a big tips. Semua orang patut dah tahu, Puan Azhar pun mesti dah bagi tahu, carbon must be octet. Kalau carbon duduk tengah, tu adalah soalan exam paling senang yang kita boleh bagi.
Saya selalu bagi tahu kat budak, kalau soalan exam kamu adalah carbon sebagai central atom, carbon duduk tengah, tu soalan exam paling senang dalam dunia. Sebab dia takkan jadi benda lain. Dia takkan jadi odd number, dia takkan jadi incomplete, dia takkan jadi benda lain. Satu je, jumpa carbon, carbon kena octet, habis. Hang buatlah apa pun tapi carbon kena octet. Alright, dia takkan jadi benda lain. So, carbon octet, senang, habis cerita. So, bila carbon dioxide, kita kira sama, flow yang sama. Kalau kamu perasan sayang, kita kira exactly benda yang sama. Electron pair, bonding pair sigma, task lone pair. Bonding pair sigma teacher 4, tambah lone pair saya 0, so electron pair saya 4. Electron pair geometry saya, yang ni je lah kena hafal sikit. 2 berapa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Kalau 4, electron pair geometry saya adalah tetrahedral. Okay. Cara nak lukis tetrahedral. Sikit atas, buka, buka, buka. Ni cara tetrahedral. Dan saya nak tunjuk. Okay. Tetrahedral, kenapa macam tu? Dia akan ada satu kat atas. Lepas tu kat bawah tu dia kaki tau, dia kaki. Kaki macam kaki ayam. Kalau kamu tengok video saya cakap kaki ayam. Dia memang kaki ayam. Tetrahedral. First thing first. Kenapa saya kata bila lukis, bawah ni tak ada benda. Bawah dia ni tak ada benda. Ada benda. Alright, dia tak ada benda tau bawah ni. Okay, so bila kamu lukis, make sure kaki kat bawah tu adalah open. So, dengan kata lain, lukisan ni saya tak terima. Tengok. Lukisan ni, kalau macam ni, saya tak terima. Sebab dia tak ada kat bawah. Nampak? Dia tak ada kat bawah. Alright, dia tak ada kat bawah. Okay? Alright, yang ni atas kan? Ni atas saya. Dia tak ada apa-apa kat bawah. So, dia kena buka. Dia kena buka. Dia mesti kena buka. Ni lukisan tetrahedral kamu. Dan, bond angle dia 109.5. Yang tu tak apa, kita tengok nanti. Dan, bila dia duduk atas sata sayang. Tu, dia duduk atas sata. Nampak tak dia naik sikit? Alright, nampak tak dia naik sikit? Alright, dia naik sikit tu. Okay, dia naik sikit sebab dia memang berkaki. Sebab tu nama dia tak ada planar. Sebab dia tak duduk flat. Alright, dia tak duduk flat, dia ada kaki nampak. Alright, dia ada kaki. Alright, dia naik. Nampak tak lompong tengah-tengah tu? Okay, that is how your tetrahedral look like. Dia kena berdiri macam tu. Saya tak boleh lepas sebab dia polystyrene, dia plasticine je, so dia lembik. Alright, that is how it looks like. Okay, that is your tetrahedral. Alright. And bond angle dia 109.5. Same reason. Sebab sebab repulsion. Same reason. Okay. So molecular geometry sama sebab lone pair dia kosong. Bila lone pair dia kosong, molecular geometry kekal tetrahedral. Dan yang paling penting, bond angle kamu sekarang 109.5 degree. Okay, that is your tetrahedral. Apa tengok betul-betul tahu? Sebab lab report kamu kena hantar model kat saya. Tangkap gambar ke apa ke, video saya tak kisah. Okay. So kamu kena hantar model dalam lab report kamu. Question? Tetrahedral nampak? Jelas? Boleh? Okay, that is your tetrahedral. Make sure dia berkaki. Make sure bawah dia tak ada apa. Kaki 3 kat bawah tu adalah macam kaki ayam terbuka. Okay, that is your tetrahedral. Okay, soalan? Boleh? Soalan setakat ni? Ada 2 je lagi. Okay, alright. Kalau okay, saya nak PCL5. Okay. My PCL5 senang. PCL5 lah berapa kali kita jumpa. PCL5, PF5. Berapa kali dah jumpa benda ni? Aku pun tak tahu nak kira dah. Alright. Phosphorus 5, Cl7, darat 5, 35. Kamu ada 40. Okay. So, central atom saya P,
CL, by the way. Lupa nak lukis balik. Lukis dulu, lukis tu penting. Lukis tu yang kamu selalu buat salah. So macam mana nak lukis balik? That is not your tetrahedral. Sorry, kita lukis balik dulu. How do we draw it back? Make sure, saya padam dulu Make sure lukisan kamu adalah seperti bentuk tetrahedral. Carbon duduk tengah. Lukis line dulu. Satu, buka, buka, buka. Lepas tu baru letak CL, 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 CL. Okay, that is how we are drawing it. Okay, so make sure bawah tu tak ada apa, straight ni tak ada apa. Bawah dia tak ada apa, dia kena buka. That is how we draw our tetrahedral. Okay, sebab dalam exam 3D bukan ada pun. Dalam exam 2D juga hang kena lukis. So yang penting boleh lukis 2D lah. Still paling penting adalah boleh lukis 2D. Okay. Next. PCL5. Senang. Tolak 10, 30, octatkan diorang. So what type of octat phosphorus pegang? What type of octat phosphorus pegang? Expanded octet. Expanded octet. Kenapa phosphorus boleh pegang expanded octet? Sebab dalam periodic table dia period ketiga dan ke atas. Sebab dia period ketiga. Dia tak ada duduk ke atas dah. Dia period 3. Sebab satu, phosphorus tengah-tengah tu, phosphorus pegang 10 elektron sekarang ni. Alright, phosphorus pegang 10 elektron. Okay, kamu nampak 10 elektron dia. So bila dia pegang 10 elektron, bermakna dia akan pegang expanded octet. Okay, dan kenapa dia boleh pegang expanded octet? Sebab dia duduk di period 3. Dan sama juga soalan saya, macam valence electron, macam mana kita nak tahu dia duduk kat period 3? Ingat periodic table tak ada dalam exam. Sekali lagi, periodic table tidak diberi dalam exam. Satu benda je kita boleh guna, SPDF notation. Tulis SPDF notation, kamu akan tahu sama ada duduk kat period 3 atau period 4 atau so on. So tulis SPDF notation, tengok N tertinggi dia berapa. That is your period 3. Habis cerita, kalau dia boleh duduk kat expanded octet sebab dia duduk kat period 3, bermakna Lewis structure teacher betul. Okay, bermakna Lewis structure kita dah betul. Dan bila Lewis structure saya dah betul, saya sambung kepada kira electron pair. Electron pair kita sekali lagi adalah bonding sigma plus lone pair. So sigma teacher 5, lone pair saya 0, electron pair saya 5. So bila electron pair saya 5, electron pair geometri saya akan jadi bentuk trigonal bipyramidal. Dan disebabkan lone pair kita 0 sayang, bila lone pair kita 0, bermakna molecular geometry kita sama. Molecular geometry kita kena sama, which is trigonal bipyramidal juga. Alright, sebab lone pair saya 0. And then, bila molecular geometry, trigonal bipyramidal sama, kita tahu bond angle kita adalah 90 dengan 120. So sebelum saya lukis balik, saya nak tunjuk model dulu. First and foremost, dalam trigonal bipyramidal kamu, trigonal, kalau kamu ingat, trigonal segitiga. Alright, kamu akan mula dengan segitiga kamu akan ada segitiga kamu. That is your trigonal. Lepas tu, kat segitiga ni, kita kena letak satu 180 darjah. Okay, kita letak satu 180 darjah. Tak kisahlah kita panggil kiri kanan atau atas bawah. Kalau trigonal saya macam ni, di atas bawah lah. Kalau trigonal saya macam ni, dia kiri kanan lah. Sebab tu saya cakap, saya nak 180 darjah. Saya tak cakap kiri atau kanan. Okay, so saya pusing balik, saya nak tunjuk balik trigonal saya. Nampak trigonal saya? And kita tambah 180. So that is how your trigonal bipyramidal look like. That is how your trigonal bipyramidal look like. Okay. So your trigonal bipyramidal, kita ada satu trigonal. Tengah-tengah tu ada trigonal. Lepas tu kita ada atas bawah. 180 darjah. Tengah-tengah bulatan tu 120. Kenapa tengah-tengah tu 120? Sebab dia segitiga sayang. So 120 tu duduk kat mana? 120 tu duduk antara segitiga.
segitiga 120. Segitiga kan? 120 lah. So 90 duduk mana? 90 akan duduk antara segitiga tu dengan ni. Nampak? That is your 90. Alright, that is your 90. So antara atas bawah dengan segitiga, kamu akan dapat 90 degree, that is your 90 degree, that is your 90 degree. Okay, so segitiga akan bagi 120 darjah. That is your 90 and 120. Okay, dan yang paling penting, dia tak ada perkataan planar. So dia takkan duduk atas sata. Kalau teacher letak atas sata, dia bukan duduk flat tau, dia duduk macam ni. Nampak? Alright, dia bukan duduk flat. Betul? Alright, dia akan nampak segitiga duduk tengah. Nampak? Okay? Alright, tak suka macam ni. Okay, like this. Segitiga like this. Okay, ni segitiga kamu. Kamu akan ada structure. Nampak? Okay, jelas? Tapi, dalam exam, macam mana nak lukis weh? Gila nak lukis sampai 3D macam ni. Tak payah. Dalam exam kita tak lukis 3D. Kita lukis 2D dalam exam. So nak lukis dalam exam senang je. Ada banyak cara. Cara yang atas pun betul. Apa yang saya dah lukis ke atas ni pun betul. Nampak tak segitiga? Yang penting dia kena ada segitiga, tak kisah ke arah mana. Lepas tu ada 180. So that is your trigonal bipyramidal. Tak suka cara ni, kita boleh lukis cara lain. Saya boleh ada phosphorus. Saya boleh letak 180 saya macam ni. Lepas tu saya letak segitiga saya ke sini. Nampak? So dia tetap adalah trigonal bipyramidal. Atas kertas dia akan nampak flat. Atas kertas dia akan nampak flat. Ingat ya, dia bukan flat. Dia bukan flat. Kamu ada segitiga kamu. Oh, segitiga saya dah jatuh. Saya cakap dah, saya guna plasticine yang murah beli kat kedai DIY je. Datang balik dah segitiga saya. So saya ada segitiga saya. That is my segitiga. Alright, lepas tu saya ada atas bawah saya. So bila teacher letak atas sata sekali lagi, dia bukan flat. Nampak? Dia bukan flat. Okay? Yang tu yang paling penting, dia bukan flat. Yang ni yang selalu kamu akan salah. Sebab bila kita lukis, kalau kamu tengok apa yang saya lukis tu, dia flat. Sayang lukis flat lah. Takkan nak lukis yang ni dalam exam. Jenuh Alright, tu tandingan melukis lah. So bila kita lukis flat, tapi model dia sebenarnya adalah 3D. Model dia sebenarnya macam ni. Alright, model dia sebenarnya macam ni. Okay. Alright. Soalan? Boleh? And last but not least dalam jota kamu tak ada. Saya tak tahu kenapa, tapi saya bagilah yang biasa akan keluar, FS6. Ni saya kira bocor lah untuk soalan lab report kamu. So FS6, total valence electron kamu, malah nak kira sebab kamu nak buat dalam lab report. Saya nak bagi geometri je. Dia adalah octahedral. So octahedral bond angle 90 degree. Octahedral bentuk like this. Okay, bentuk dia like this. Okay, so yang tu 2D, yang tu 2D. So 3D jadi apa? Okay, 3D jadi apa? Sama, kita ada atas bawah, nampak tak atas bawah? Alright, setanding apa saya, tapi tengah-tengah saya sekarang bukan segitiga. Tengah-tengah saya ni, alright, kat tengah-tengah ring ni, alright, saya dapat segi 4. So let's see how a segi 4 look like. Pertama, teacher tunjuk balik segi 4 saya. Nampak segi 4-nya? Okay, that is my segi 4. Okay. And then 90 degree. Atas bawah. Okay. Segi 4 saya. Okay. Lepas tu ada atas bawah. That is how your octahedral look like. Okay, that is how your octahedral look like. Sekali lagi sayang, bila octahedral saya duduk atas sata. Bila octahedral saya duduk atas sata, dia macam ni. Nampak? Dia macam ni. Okay? Boleh?
Dia bukan flat weh. Hang jangan buat model sebab yang kita selalu akan dapat daripada budak, budak akan bagi macam ni kat kita sebagai model. Dia bagi macam ni kat saya. Bukan teacher saya lukis macam ni ke? Hang lukis macam ni sebab hang tak boleh lukis 3D weh. Tahu? Hang lukis macam ni dalam exam sebab hang tak boleh lukis 3D. Ni salah. Ni salah. Ni bukan octahedral. Octahedral adalah 360 tu ada 4. Okay, 360 tu ada 4, ada segi 4 anda. Yang tak berapa nak 4 sebab semua dah berlubang. Mari kita buat kat yang lain. Set, nak tukar center atom set. Sebab center atom tu dah penuh dengan lubang. Segi 4. Jelas segi 4 anda? Okey, atas bawah. Okey, atas bawah. Nampak? Nampak? Nampak beza 2D dengan 3D? Ni yang betul. Kita ajar lukis 2D dalam exam sebab hang tak boleh nak lukis yang ni. Ke hang pandai nak lukis yang ni weh? Dengan line-line, shadow semua hang nak lukis yang ni dalam exam. Kan? Dalam exam yang kamu letak atas kertas adalah 2D. Dia sepatutnya adalah 3D. Sebab kalau dia adalah 2D, bond angle dia bukan 90 dah sayang. Alright? Kenapa bond angle dia 90? Satu, sebab dia segi 4. Bila dia segi 4 sayang, 360 bagi 4. Antara ni 90 lah. Betul? Alright? Antara ni 90 lah. Lepas tu, atas dengan dia 90 lah. Nampak? 90 sebab tu bila bond angle dia adalah 90 sahaja, bermakna teacher pusing macam mana pun kamu akan nampak bentuk yang sama tau. Teacher pusing macam mana pun dia akan bentuk yang sama sebab bond angle dia semua sama. Nampak? Okay, saya pusing macam mana pun dia still akan sama. Okay? Alright, that is your 90. So ingat cara yang paling senang nak check adalah letak atas meja atau letak atas SATA, check. That is how your octahedral should look like. Alright, segi 4 tu patut duduk tengah-tengah, boleh pusing-pusing macam ni. Sama juga dengan trigonal bipiramidal kamu tadi, segitiga kamu patut duduk kat tengah-tengah, boleh pusing-pusing tu. Yang tu lukisan betul. Dia bukan flat lah, sekali lagi dia bukan flat. Yang flat hanya ada dua orang, linear dengan trigonal planar. Sebab tu dua-dua tu saya tunjuk flat tu maksud apa? Dia duduk atas tu diam-diam boleh baring. Yang ni saya tak boleh lepas tangan sayang. Yang ni saya tak boleh nak lepas sebab saya lepas dia akan jatuh. Sebab dia bukan flat. Alright, dia tak duduk atas tu. Make sense? Alright. And kerja kamu senang je. Untuk lab report terakhir kamu, tak perlu tulis panjang. Kamu ada a few structure dalam lab report kamu. Kalau tak, kita ikut je apa yang lab report kamu bagi. Saya ada CO2, saya ada BH3, saya ada CH4, saya ada PF5, saya ada SF6. Banyak yang kita dah repeat dah sebenarnya. Alright. So, saya nak satu orang satu muka surat. Tak payah buat ikut lab report, title semua, jatuh semua. Tak payah, bagi masa je. Saya nak satu orang satu page. Okay, satu orang satu page. So, dalam page tu kena ada apa? Daripada total valence electron sampai Lewis structure. Alright. Lepas tu daripada Lewis structure yang betul, saya nak tahu octet dia apa. Mungkin tak ikut sangat lab report kamu yang dia minta ya. Saya nak lebih sikit lah. Total valence electron, Lewis structure, saya nak tahu dia octet jenis apa. Lepas tu baru kamu akan kira number of electron pair. Lepas tu saya nak electron pair geometry. Benda yang berbeza ya. Alright. Dan saya nak molecular geometry. Alright, molecular geometry sama macam assignment kamu. Saya nak draw 2D and name. Okay. And then last but not least, saya nak bond angle. Okay. Untuk yang ada calculation, untuk total valence electron, untuk number of electron pair yang melibatkan calculation, saya nak calculation tu dengan detail. Saya nak total valence electron bukan bagi nombor je. Saya nak total valence electron adalah berapa tambah berapa dapat berapa dan macam mana kamu tolak sampai kosong.
Okay, so saya nak total valence electron tu saya nak nampak dia sampai kosong. Yang penuh. Lewis structure pun sama, saya nak kamu yang penuh. Okay lah, standard. Yang ni pun sama, saya nak formula dia apa yang kamu guna. So berapa tambah berapa. Okay, untuk electron pair. Okay, electron pair geometry tak ada apa, bagi nama je. Molecular geometry saya nak draw 2D and name. Dan juga bond angle. Dan memandangkan dalam assignment kamu dah beli model-model kamu, tak kisahlah polystyrene ke, plasticine ke, kamu guna bola-bola apa pun saya tak kisah. Tapi benda tu dah ada kan, sebab semua orang kena buat assignment video tu kan. So kita jangan bazir lah, kita guna 2 kali. Dalam lab report kamu, saya nak ada gambar untuk setiap satu geometry. Okay? Alright? Saya nak gambar yang saya boleh nampak dia adalah jelas, linear tu apa, tetrahedral tu apa, trigonal bipyramidal tu apa, bagi nama lah, hang jangan buat je. Okay? Nak senang, hang tulis nama kat kertas A4 kamu tulis, okay ni linear, lepas tu hang letak linear kat situ ataupun hang pegang kalau hang nak saya nampak benda tu 3D betul-betul, sebab tu saya pegang supaya saya boleh nampak, kamu boleh nampak. So atas kertas tu kamu tulis lah linear, so ni linear. Okay, hang tangkap gambar macam tu. Okay, so hang tak payah edit dah gambar tu. So yang tu tetrahedral, so hang pegang tetrahedral tu hang tangkap gambar. Kat kertas tu hang dah tulis dah tetrahedral. Okay, so hang submit gambar tu je. So tak payah nak edit-edit gambar tu lah. Saya nak jimat masa kamu. Okay, lab report kamu simple je. So bermakna lab report kamu akan ada 5 structure dan 5 model. Kat sini still kena lukis tapi lukis 2D je. Question? Boleh? Tak kalut? Hantar kat GC. Semua tu compile jadi satu file. Semua tu compile save as one file. Gambar-gambar kamu semua save as one file. Bermakna kamu akan submit satu orang tu satu file je. Hang jangan submit sampai 10 gambar ke aku. Bila nak hantar bila? Minggu depan hari Senin. Dan saya bagi bila pun hang buat hari sebelum malam tu juga kan? Alright, saya tak nak kacau assignment kamu. Assignment kamu akan due hari Jumaat. So saya bagi lepas hari Jumaat baru kamu buat lah. So saya bagi due minggu depan hari Sabtu, Ahad, Rehat, Sahat. Okey lah, Selasa. Sebelum tengah malam hari Selasa. Boleh? Okay, settle dulu assignment kamu. Video kamu semua bagi settle dulu. So lab report ni buat nanti. Okay? Alright, saya tak perlu video ya sayang. Saya nak gambar model je. Alright, question? Question? Tu je saya nak. Tak ada? Okay. Alright, kalau tak ada apa, that's it. Perlu video ni, perlu ke? Video kelas ni perlu ke? Perlu Miss, perlu. Saya letak kat YouTube lah. Okay. Okay. Sebab saya letak kat drive semua, nanti drive saya penuh. Video ni kalau kamu tak nak, saya delete je sebenarnya. Okay. Sebab video yang saya upload, kelas tutor saya semua saya upload kat YouTube, lepas tu saya delete je. Jenuh weh, drive saya sekarang dah berapa gigabyte dah. Tiap minggu klaim macam ni. Okay, so saya letak kat YouTube lah, saya tak letak kat drive. Penuh nanti. Okay. So that's it. Kalau macam tu saya akan upload kat YouTube, kamu tengoklah kat YouTube dah ada nanti. Okay, question? Tak ada? Okay, kalau tak ada apa, I think that's it. Lab report jangan lupa. Kelas minggu depan pun akan ada. Saya akan tanyalah Puan Azhar nak buat apa. Mostly mungkin kita akan buat revision camp score ke apa. Okay? Alright. Sekali lagi exam kamu tak habis. Exam kamu tak batal. Saya dapat banyak dah message budak tanya teacher exam cancel ke tak. Saya pun tak tahu kamu dapat news dari mana. Kalau saya pun tak tahu exam tu cancel ke tak, tapi kamu boleh tahu exam tu cancel ke tak. Hang mimpi je tu Alright, so macam tu lah. Okay, macam tu lah. Alright, kalau tak ada apa kita berakhir di sini. Kita jumpa minggu depan. Alright, thank you so much. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.